Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij 'annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Taala memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menyambung pembacaan kitab hikam kita, dan pada malam ini kita telah sampai pada muka surat yang bawah sekali, muka surat 60. Muka surat 60 baris yang bawah sekali. Dan insya-Allah pada malam ini kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memberi kepada kita perjalanan pengajian yang sempurna, maksudnya tidak ada gangguan insya-Allah, dan moga-moga kita dapat memahami, diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah yang dapat memberi faham sebenarnya Allah Ta'ala, dan tiadalah yang memberi ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana saja berada, Ustaz doakan agar berada dalam kebaikan. Jadi selamat datang daripada Singapura, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Selangor, daripada Kuala Lumpur, daripada Kedah. Allah Ta'ala, sebagaimana kita faham bahawa apabila kita beramal, Allah membalas di atas amalan yang kita lakukan. Jadi insya-Allah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, Jalla Rabbuna an yu'amilahu abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Maksudnya, Maha besar Tuhan kami. Minta maaf kalau ada gangguan sedikit, agak terus bersama dengan Ustaz. Jalla Rabbuna an yu'amilahu abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Maksudnya, Maha besar Tuhan kita daripada muamalah akan hamba-Nya akan dia dengan tunai, maka membalas ia akan dia dengan bertangguh. Minta maaf ada line terputus mungkin daripada internet Ustaz lemah sikit. Minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau boleh, kalau terputus tu cuba tunggu sikit. InsyaAllah kita akan terus sambung. Jadi line terputus tu daripada Ustaz ni, minta maaf banyak-banyak. Mungkin internet Ustaz lemah. Baik, kita tengok balik. Maka dikatakan Maha besar Tuhan kita daripada muamalah. Muamalah akan hamba-Nya akan dia dengan tunai, maka membalas ia akan dia dengan bertangguh. Maha suci Tuhan yang memberi kepada kita, Maha besar lagi Maha suci Allah Subhanahu wa taala, membalas akan hamba-Nya dalam keadaan bertangguh. Dalam keadaan bertangguh, dan kita melakukan amal ibadat segera, tetapi Allah Ta'ala membalasnya bertangguh. Di sini kita kena memahami hakikat balasan Allah di atas amal. Balasan Allah Ta'ala di atas amal. Kalau kita membaca sepintas lalu, matan ini agak payah dipahami. Agak payah dipahami kerana maksudnya kadang daripada matan ini adalah sebaliknya. Kalau kita memahami daripada terjemahannya, Jalla Rabbuna an yu'amilahu abdu naqdan, Allah Ta'ala membalas muamalah dengan hamba-Nya segera. Dengan segera maknanya
apabila seorang beramal kepada Allah Ta'ala dalam keadaan segera dia beramal atas muka dunia, fayujazihi nasi'atan, maka Allah membalasnya kemudian hari. Sebenarnya daripada matan ini, mafhum sebaliknya, kalau kita faham daripada matan ini, tinggi Allah Ta'ala dan maha suci Allah Ta'ala membalas hambanya itu dalam keadaan hambanya melakukan segera sekarang ini, lalu dibalasnya kemudian. Allah tidak bersifat begitu sebenarnya. Allah tidak bersifat begitu. Hakikatnya sebenarnya apabila kita melakukan amal secara naqdan ini kata Ibnu Ajibah, dalam keadaan segera kita buat atas muka dunia ini, dan Allah membalasnya kemudian. Tidak sebenarnya. Apabila seorang itu melakukan amalan, Allah terus membalasnya, kerana itu sifat mulia Allah, sifat karim Allah Ta'ala. Hanya kena dipahami, ada balasan yang Allah terus balas, tetapi Allah tak balas segera. Allah tak balas sesuatu yang tidak sesuai, tetapi balas tetap balas. Bermakna apa? Bermakna balasan itu ada dua, satu balasan dunia, satu balasan akhirat. Maka ketika mana orang beramal, segera dia amal sekarang ni atas muka dunia, dia amal, dia balas atas muka dunia, dia beramal, dan Allah balas atas muka dunia, dan Allah balas dekat akhirat. Kenapa Allah tak balas lagi atas muka dan akhirat Allah Ta'ala tak balas atas muka dunia? Kerana di atas muka dunia nak balas yang akhirat tidak sesuai. Tetapi tidak bermakna kalau kita beramal di atas muka dunia tidak ada balasan. Tidak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat mulia. Nabi SAW memberitahu kepada kita, mana-mana orang yang bekerja, sebaik-baik majikan ini, dia bayar pekerja dia tadi dalam keadaan peluh, tak kering lagi. Itu dia sebaik-baik. Maknanya tengah habis kerja tu kita bayar, ataupun habis kerja terus bayar. Itulah sebaik-baik majikan. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita buat baik kepada pekerja. Bila bekerja, melalui lisan Rasulullah memberitahu, kalaulah bekerja sebelum peluh kering tu bayar lalu. Jangan bertangguh-tangguh. Jangan bertangguh-tangguh. Bermakna apa? Bermakna Allah memerintahkan kita. Nabi beritahu gitu. Allah memerintahkan kita. Kalau orang ini bekerja dengan kita, jangan tangguh-tangguh. Cepat-cepat bayar. Sebab dia telah berkhidmat dengan kita. Begitu. Jadi jangan ada orang kita, dia kerja dengan kita tak bayar 3 tahun tak bayar. Jangan. Maknanya apa? Maknanya sifat Allah mengajar kita sifat mulia. Bila orang bekerja, kita terus bayar. Sebab dia sudah berkhidmat dengan kita. Takkanlah Allah Ta'ala suruh kita khidmat, Allah suruh kita balas segera, dia pula tidak membalas segera. Kata ulama sufi, Allah tidak bersifat begitu kerana Allah bersifat karim, maha mulia. Jadi kita faham macam mana, kita faham tak apa kita buat, balas kemudian. Kita buat, balas kemudian. Allah ini, kalau kita baik. Contoh kita nak bagi faham lagi. Contohnya begini. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kalau satu orang ini, dia buat baik kita bayar lalu. Dengan satu orang ni kita buat baik dia bayar kemudian. Dia bayar kemudian. Hari ni kita buat rumah dia, kita beki rumah dia 3 bulan baru dia bayar. Dengan hari ni kita beki rumah dia, siap dengan bayar. Saya orang yang baik, orang yang mulia, siap bayar. Allah Ta'ala maha mulia. Maka sebenarnya manusia itu tidak memahami. Allah telah membayar segera di atas kita khidmat dengan dia. Macam mana bayaran Allah? Nanti kita akan terangkan nanti, insya-Allah. Baik, kita tengok. Maknanya maha besar Tuhan kita. Dia tulis maha besar, dan dihurai lagi oleh ulama, maha besar lagi maha suci Tuhan kita daripada muamalah akan hamba.
akan hamba akan dia dengan tunai. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita muamalah dengan dia, berkhidmat dia dengan tunai, maka membalas ia akan dia bertangguh. Dan Allah Ta'ala minta maaf kalau tertangguh. Allah Ta'ala suruh kita buat segera kita beramal segera, tapi Allah Ta'ala membalas bertangguh. Sedangkan Allah menyuruh kita melalui Rasulullah membalasnya kalau bayar segera. Maka Allah lebih bersifat mulia lagi. Maka dipahami bahawa sebenarnya Allah membalas segera. Allah tidak bertangguh kerana Allah bersifat mulia. Maka membalas akan dia dengan bertangguh. Maha suci Allah. Tidak, Allah Ta'ala bertangguh, tidak. Allah membayar dia dengan segera. Hanya manusia tidak sedar bagaimana pembalasan Allah di atas khidmat kita pada Allah, kebaikan kita, kita buat taat kepada Allah Ta'ala. Maka bermula balasan segala orang yang muamalah itu tiada tertentu pada negeri akhirat. Ingat, balasan Allah, jangan salah faham selama ini, balasan Allah tidak tertentu dekat negeri akhirat, tetapi terkadang dizahirkan hak Allah Ta'ala daripadanya. Maknanya jangan salah faham, Allah Ta'ala tak balas. Tidaklah Allah Ta'ala tentu membuat amal ibadat mesti balas akhirat. Tidak. Allah Ta'ala terkadang dizahirkan hak Allah Ta'ala, dizahirkan hak Allah Ta'ala daripadanya. Maka Allah zahir selalu, Allah balas selalu dia ketaatan yang kamu buat. Bagi setengah kekasihnya di dalam negeri dunia, maka setengahnya sudah dibalas Allah, maka kekasihnya tahu ini balasan dia. Maknanya sudah ditahu ini tanda ibadatnya diterima, ini tanda ibadatnya dibalas. Tapi siapa? Ini para wali Allah, kekasih Allah, dia sudah tahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih Allah ni tidak ada rasa susah, tidak ada duka cita tau. Ini kekasih Allah terkadang dia kekasih Allah tahu bahawa amal ibadatnya sudah diterima, balasan sudah didapat atas muka dunia. Tapi itu terkadang, maknanya pada kekasih Allah. Namun orang yang melakukan kebaikan, dia berkhidmat kepada Allah, Allah sudah balas. Belum lagi akhirat, dunia sudah balas. Ingat, katanya satu orang, Ustaz berjumpa dengan satu orang yang dikenali wali Allah. Beliau kata, kalau bahagia kamu sudah dapat bahagia dunia, kamu akan dapat bahagia akhirat. Hati-hati, bahaya kamu atas muka dunia kamu tak dapat bahagia, bimbang dekat akhirat nanti tak dapat bahagia. Kalaulah dan macam mana kalau orang atas muka dunia susah? Katanya yang masuk, kalau siapa yang benar-benar ibadat, susah duit ke, susah apa-apa, hatinya bahagia. Siapa yang tak dapat hatinya bahagia atas muka dunia, dibimbangi celaka dekat akhirat. Wal-iyazubillah. Siapa yang mendapat bahagia atas muka dunia, itu tanda bahagia akhirat. Maknanya Allah dah balas dia atas muka dunia. Dengan sebab amal dia, hanya kita tak perasan sahaja. Selama ini kita tak faham Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tetapi hati kita tak faham, kita buat, Allah Ta'ala balas ke dia. Dah itu jauh dengan sifat pemurah Allah. Pemurah ni, kalau kita kata dengan satu orang, orang tu tengok kita susah, dah minta dia dah bagi, kita akan kata dia bersifat pemurah. Dia bersifat pemurah. Saya dah minta, dia dah bagi, sifat pemurah. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Maknanya apa? Sebelum apa yang kamu balas tu, apa yang kamu buat tu, Allah Ta'ala balas. Sebab tu ulama mengatakan, belum lagi buat sudah diberi pahala. Belum lagi buat sudah diberi pahala. Macam mana apa? Apabila kita tahu yang bahawa kita dapat pahala. Ala inna awliya Allah. Kadang-kadang kekasih-kekasih Allah diberitahu. Kekasih Allah dia dapat rasa. Dia dapat rasakan bahawa dia dapat pahala. Dia dapat pahala, dia dapat rasakan
bersama, tunggu sekejap insya-Allah. Ustaz minta maaf banyak-banyak, mungkin line internet ustaz ni lemah sikit. Nanti kita kena check Mungkin dia panggil line PKP maknanya. Okey, baik. Terima kasih kerana tetap setia insya-Allah. Kerana tidak ada tujuan lain, kita hanya ingin memberi ilmu, kongsi-kongsi ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Hakikat tidak ada ilmu, semua ilmu Allah. Baik, maka Allah minta maaf banyak-banyak. Tak apalah, kita teruskan para jemaah, kalau terputus ini, tunggu insya-Allah kita akan sambung setakat mana yang sempat lain terputus. Jadi Ustaz minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita teruskan. Kita teruskan lagi. Baik. Maka dikatakan di sini, ketahui olehmu balas segala orang yang muamalah itu tidak tertentu akhirat, tetapi terkadang dizahirkan daripadanya bagi setengah kekasihnya atas muka dunia. Setengah kekasih atas muka dunia dia tahu dia dapat balasan. Yang demikian itu kerana bahawasanya pekerjaan orang yang mengambil upah yang adil itu diberi upahnya sebelum selesai pekerjaannya. Maka dikatakan bahawa maknanya Allah, minta maaf banyak-banyak. Masya-Allah. Ustaz cakap juga pun cakap seorang punya, lain putus. Terima kasih. Kena tunggu. Baik, kita tengok. Sambung lagi, kita sambung. Ini ujian belajar. Baik, apabila kita mengatakan seorang majikan yang bagus, yang adil, kadang-kadang peluh tak kering sudah bayar. Maknanya ini dikatakan orang yang bersifat baik, bersifat adil, bagus. Tetapi kita kena faham bahawa Allah Ta'ala itu maha mulia sifat dia. Maka Allah tidak bertangguh. Ya, Allah Ta'ala akan terus membalas di atas apa yang kita lakukan sebenarnya. Maka di sini kita kena fahami, manusia apabila dia beramal ibadat saja, pasti dia akan dapat pahala. Itu nombor satu, kena faham. Maknanya apabila dia melakukan amal ibadat, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Pahala daripada Allah, khas Allah Ta'ala beri ke akhirat. Ini pahala Allah Ta'ala beri dekat akhirat. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala lihatkan juga pada wali-walinya. Sehingga wali dapat tahu, wali Allah dia dapat tahu. Dapat tahu apa? Dia dapat tahu bahawa dia dapat pahala. Ini wali Allah. Kenapa Allah Ta'ala beritahu? Ini untuk bertujuan agar mendorong dia supaya rajin lagi dia beribadat, meningkatkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi dikatakan bahawa apabila seorang itu buat amal ibadat betul-betul, maka dia akan dapat rasa bahawa dia akan dapat pertolongan Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah, mencari jalan Allah, walladzina jahadu fina, jahadu bersungguh-sungguh pada jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalannya. Maka pastikan bila buat. Dulu Ustaz belajar dengan satu orang guru, dia kata begini, dia kata kamu datang majlis ilmu ni jangan bimbang Allah bagi pahala. Jangan bimbang Allah Ta'ala akan bagi pahala. Yakin saja Allah Ta'ala beri pahala walaupun kita tak dapat tengok. Kerana apa? Kerana bila kita ingat Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala akan beri pahala, beri semangat kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, kalaulah orang yang baik, kalau orang majikan yang baik, orang dah tengah berpeluh, dah habis kerja lagi, dah bayar gaji, Allah Ta'ala maha baik, lebih lagi, sehingga dikatakan bahawa orang niat saja dah dapat pahala. Dan pahala memang Allah Ta'ala beri ke akhirat, tetapi atas muka dunia ada jalan Allah Ta'ala beri disebabkan amal ibadat yang kita lakukan. Dan ketahui olehmu bahawasanya hak Allah Ta'ala itu baginya ihsan. Ketahuilah Allah Ta'ala itu ihsan, hak Allah, yakni Allah buat baik. Allah buat baik kepada makhluk dia, kepada hamba dia ini yang terdahulu, yang membalas dengan dia, orang yang mengerjakan kemudian daripada amal. Allah Ta'ala pemurah, Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala, Allah balas orang itu sebelum lagi orang itu habis buat amal, ataupun kadang-kadang sudah dibalas belum lagi orang itu beramal. Sebab itu Allah Ta'ala membalas, memberi pahala dah. Kalau pahala Allah Ta'ala beri, niat tak beramal lagi sudah diberi niat, dia beri pahala. Sehingga ada satu orang dia berjalan, lalu dia tengok gunung pasir,
pasir yang tinggi bagaikan bukit. Lalu dia berkata, kalau Allah Ta'ala jadikan bukit ini gandum, aku akan ambil bergandum ini, aku akan beri kepada orang-orang yang lapar. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Bila dia dapat masuk syurga, dia terkejut. Dia tak terfikir dia boleh masuk syurga, sebab atas ke dunia dia tak ada amal banyak pun. Lalu dia berkata, ya Allah, apakah amal aku yang menyebabkan aku masuk syurga? Lalulah malaikat beritahu kepada dia, dulu mu atas ke dunia mu ada niat. Niat kata, kalaulah bukit tu, bukit pasir tu jadi gandum, aku akan ambil beri pada orang-orang yang lapar. Dengan amalan itu Allah Ta'ala balas masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Begitu juga satu orang wanita yang dikatakan dalam setengah kitab kata dia seorang pelacur, tetapi dia beri minum air kepada anjing, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Begitu juga orang yang bunuh 99 orang, kemudian tambah seorang lagi cukup 100, tiba-tiba dia nak bertaubat, Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga. Itu sifat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, sifat mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang mulia itu, dia orang yang mulia, orang yang baik. Kalau orang tu buat baik ke dia balas. Allah Ta'ala maha baik. Dah habis buat baik, Allah balas dah. Maka jangan ingat tidak ada balasan atas muka dunia. Jangan ingat begitu. Bila orang duk faham kita beramal, Allah tak balas lagi kita, Allah Ta'ala balas dekat akhirat sahaja. Salah itu, balas tetap balas. Hanya ada balas yang Allah Ta'ala tangguhkan itu seperti pahala. Tapi bila beramal sudah ditulis pahala. Lalu dikatakan bahawa kenapa, ditanya lagi, kenapa Allah Ta'ala balas ke akhirat, tak balas dekat atas muka dunia? Maka ulama kata ada dua balasan. Satu balasan dunia, satu balasan akhirat. Tapi dua-dua balas segera. Yang dunia dibalas segera, yang akhirat segera ditulis. Macam mana nak balas yang akhirat? Akhirat dia kata, kalau orang Allah Ta'ala bagi satu orang yang beramal, maka tubuhnya bercahaya. Cahaya dia mengatasi cahaya matahari. Maknanya dah nak balas macam mana? Seorang pun mengatasi cahaya matahari. Apatah lagi orang-orang yang ahli syurga tak terbalas itu, maka tak sesuai balas atas ke dunia, Allah Ta'ala balas akhirat. Tetapi setiap orang yang beramal tetap dibalas. Jangan kata tidak ada balasan. Baik, kita tengok. Kita tengok lagi. Maka apabila ihsan yang dahulu daripada amal, sebelum kamu beramal, ihsan kasih sayang kebaikan Allah telah terlebih dahulu daripada amal. Lebih daripada amal. Sebab itu nak bagi tahu orang-orang yang beramal ini ada balasan. Sebab tu bila kita tengok, tidakkah kita tengok orang yang menjaga sembahyang, kalau dia berniaga maju? Tidakkah kamu tengok ulama-ulama yang soleh, mana rezeki dia susah, Allah Ta'ala balas lalu rezeki atas ke dunia? Maknanya maka begitulah salah seorang daripada guru Ustaz, salah seorang daripada guru, dia cakap dia sampai. Dia pun kata, dia kata tak ada tanah, puasnya kalau ada tanah boleh tanam. Orang bagi teruk tanah dekat. Lepas dia cakap, esok lusa orang bagi tanah. Dia kata tak ada kenderaan buruk-buruk, kalau kita boleh, mana tak ada kenderaan buruk-buruk nak guna bagi masjid. Orang hantar lalu kenderaan. Padahal dia bercakap sama-sama dia cakap, dia tak bercakap depan khalayak ramai. Dia hanya terlintas je. Tubik je mulut dia. So Allah Ta'ala sapa. Sampai beri. Tapi kita nak tengoklah, kita nak buat. Kenapa kita kata kita tak sapa pun? Tak ada orang nak beri kereta mewah sebuah, tak ada siapa-siapa pun. Tengok amalan kita macam mana. Tengok amalan orang yang soleh macam mana. Maka fahamilah kedudukan hakikat balasan Allah. Allah membalas segera sebenarnya atas muka dunia, dan juga dibalas juga atas di akhirat. Dan balasan itu ada dua, satu dunia, satu akhirat. Dan setiap orang beramal tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita nak bagi tahu apa dia antaranya ihsan yang dahulu daripada amal. Bila kamu buat amal, Allah balas lalu. Apa dia yang Allah Ta'ala balas? Yang pertama iaitu taufik bagi orang yang khidmat
Allah Ta'ala beri taufik orang khidmat, Allah Ta'ala beri pertolongan orang yang berkhidmat dengan Allah. Allah Ta'ala bagi pertolongan boleh khidmat dengan Allah. Boleh semayang kita ini satu pertolongan. Macam contoh ginilah, Ustaz nak tanya sikit. Kalaulah kita dapat khidmat dengan ulama, kita rasa ke mana? Kita rasa kan suka kan dapat khidmat dengan ulama. Maknanya dapat bawa selipar dia pun dah habis kan, suka dah rasa. Sebab tu ada satu cerita saja ni. Cerita ada satu orang nak khidmat dengan Habib Umar. Dia kata, Habib, saya mau khidmat dengan Habib. Habib kata Habib sudah ada ahli khidmat. Dia kata, bagilah saya berkhidmat. Saya nak khidmat, boleh khidmat sekali pun tak apa dah dengan Habib. Habib kata begini, kamu beri minta dengan ahli khidmat dia. Dah beritahu tak apalah, Habib bagi. Tapi kena bagi tahu ahli khidmat Habib. Maka dia pun gembira dapat khidmat dengan Habib. Lalu dia pun pergilah jumpa ahli khidmat. Dia kata, hari ni Habib bagi saya khidmat pada Habib. Maka ini dengan izin Habib. Jadi Habib nak makan ketika itu. Bila Habib nak makan, dia pun ambil apa? Ambil tempat basuh tangan Habib. Bila ambil tempat basuh tangan Habib, terlalu gembira. Bila terlalu gembira sangat boleh khidmat dengan Habib, dia pun pergi dekat sink air tadi. Dekat sink air tu dia ada dua, satu warna biru, satu warna merah. Warna biru tu air yang sejuk, warna merah tu air yang panas. Maka oleh kerana terlalu gembira, dia buka paip air warna merah tadi, air panas tadi, muka dia tengok ke Habib. Habib pun senyum ke dia pun senyum ke Habib. Dia pun buka air. Bila dia buka air tadi, masuk dalam bekas basuh tangan, dia pun tutup. Dia tak sedar bahawa air tu air panas. Dia pun pergi dekat Habib, dia pun ulur, dia pun angkat nak basuh tangan Habib, Habib pun ulur tangan. Bila Habib ulur tangan, dia pun cuah. Habib pun tengok ke dia. Dia pun tengok Habib. Habib senyum saja. Ini karamah Habib Umar. Patutnya kita kalau kena air panas, kita tarik. Tapi Habib dia basuh tangan. Dia basuh tangan dia macam ke air tu air sejuk. Maka keliling orang terkejut tengok air berasap-asap. Tapi dia ni terlalu gembira khidmat dengan Habib tu. Dia tak terasa. Akhir kali dia nak basuh tangan orang sebelah Habib, Habib cuit dia. Habib kata, basuh tanganmu dulu. Basuh tangan kamu dulu. Bila dia pun ambil air basuh tangan dia, terkejut rupanya air panas. Dia pun cepat-cepat lari. Baru beri balik. Malu dia pun beri balik kepada ahli khidmat Habib. Maknanya, maka ini Ustaz ambil cerita daripada orang. Maknanya orang yang belajar di sana, dia cerita, dia kata Habib senyum saja. Itulah dia gambaran suka dapat khidmat dengan ulama, sampaikan dia siapa-siapa tak sedar ambil air panah. Ambil air panah. Kalaulah kita khidmat dengan ulama, kita kata suka tak? Suka khidmat dengan ulama. Maka kalaulah kita dipanggil oleh Habib, Habib kata, hari ni awak khidmat dengan saya. Rasa gembira dapat khidmat dengan Habib. Rasa gembira. Sedar tak kita? Alhamdulillah, kita boleh sembahyang. Kita khidmat pada Allah. Kita boleh khidmat pada Allah Ta'ala. Maka itulah gambaran. Bermakna apa? Bermakna Allah beri kebaikan dengan kamu. Allah Ta'ala beri kebaikan dengan kamu. Kerana apa? Kerana kamu ini maknanya mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri kamu khidmat dengan Allah. Bangun kita waktu pagi sembahyang. Waktu dengar azan kita pun sembahyang. Kadang tak terasa. Sebab tu kita kena memahami bahawa kita ini sebenarnya telah diberi kasih sayang Allah Ta'ala. Allah pilih kita boleh beribadat. Sebagaimana kalau ulama pilih kita, kita rasa gembira. Bagaimana Allah yang pilih kita. Ramai-ramai Allah Ta'ala pilih kita boleh pergi masjid. Contoh sajalah ni. Maknanya ramai-ramai Allah Ta'ala pilih kita boleh belajar ilmu. Itu pilihan Allah. Hanya kita rasa biasa saja. Allah meletakkan kamu melihat Allah mengikut kadar apa yang ada dalam hati kamu. Bila kita melihat bahawa ini yang Allah, kita merasa qada itu tinggi. Kerana apa? Ini Allah, ini datang daripada Allah. Maka menyebabkan seseorang itu dia terasa dekat dengan Allah.
tapi dia rasa biasa saja. Bermakna kena baiki lagi hati dia. Maka itu tanda Allah membalas kebaikan kamu. Setiap kali mayang dipilih, setiap kali mayang dipilih, esok dipilih lagi, boleh bangun subuh lagi. Contohnya, itu pilihan Allah. Bermakna Allah balaslah kamu. Macam kita dapat pilihan, maknanya dapat khidmat dengan ulama, kita rasa gembira. Esok dapat khidmat lagi, gembira. Akhirnya dipilih, kamu jadi ahli khidmat. Begitulah Allah pilih kamu jadi ahli khidmat setiap waktu sembahyang. Kerana apa? Kerana ramai lagi orang yang tak dapat menjadi ahli khidmat sampai masa tak sembahyang. Begitu. Maka letakkan kedudukan Allah yang tinggi. Maknanya jangan kita tak, kan kemarin kita dah beritahu kan, maknanya bila dapat nikmat makhluk, ingat makhluk pada Allah lebih. Jangan, maka kali ini kita kena fahamkan bahawa kamu khidmat dengan ulama, kamu suka, gembira, sedar tak kita lebih lagi gembira sebab kita khidmat dengan Allah. Maka Allah memilih kita menjadi orang yang baik dengan orang yang melakukan khidmat pada Allah dengan sifat kasih sayang, kemuliaan Allah. Itu baru satu. Kemudian lagi dia kata, dan hadiah kepada orang yang melazimkan amal dan serta amal itu iaitu dikurniakan orang yang mengerjakan itu ikhlas. Kalau kamu beramal, Allah sediakan ikhlas. Allah Ta'ala sediakan ikhlas di dalam amal. Dan amal dan sidik dalam amal, benar kamu dalam amal. Itu balasan Allah. Ikhlas ini besar. Kalau kamu dapat ikhlas, kalau kita dapat ikhlas, kita akan rasa nikmat ibadat. Kalau kita tak dapat ikhlas, kita tak rasa mana nikmat ibadat. Sebab tu kita semayang jadi culas saja, tak apa tu. Sebab apa? Kita tak dapat lagi nikmat ikhlas. Ikhlas ni nikmat sebenarnya. Ikhlas ni nikmat. Sebab tu bila orang sudah ikhlas, dia tak rasa apa-apa dengan makhluk. Makhluk puji ke tak ada kesan, makhluk kata pun tak ada kesan. Kenapa? Kerana kalau kita gini, contohnya, kalau kita orang puji kita, kita rasa nikmat puji. Nikmat orang puji kita rasa begitu. Sebenarnya kita rasa nikmat sebab Allah, orang puji kita. Tetapi kalau kita dapat daripada Allah, pujian manusia tak nikmat dah. Apa dia daripada Allah? Ikhlas. Ibadat kalau kerana Allah tu memang ibadat yang terbaik, rasa suka, maka pujian manusia tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Maka dan iaitu dikurniakan orang yang mengerjakan itu ikhlas dan sidik dalam amal. Dan yang kemudian daripada amal itu iaitu masuk orang yang mengerjakan itu ke dalam syurga, dan akhirnya masuk dalam syurga balasan akhirat. Baik, maka bagaimana kita nak tahu seorang itu? Okey, baik, minta maaf kita sambung balik maka di antara tanda kalau kita nak tahu kita dapat pahala, dan kita dapat pahala dan juga kita dapat balasan Allah. Kita tak tahu sebenarnya dapat pahala, tapi ada tanda. Begitu juga kita tahu tak kita ikhlas, kita tak tahu ikhlas, tapi ada tanda-tandanya sahaja. Maka sebenarnya setiap kamu amal kamu, Allah balas segera. Apa bukti Allah Ta'ala balas segera? Baik, nak tahu tanda dia, ni sekadar tanda saja sebagai panduan para ulama meletakkan. Ada beberapa tanda yang menandakan bahawa Allah terus membalas kebaikan ataupun khidmat yang kamu amal. Yang pertama, Allah Ta'ala beri kepada kamu itu, dia panggil hayatan tayyibatan. Lanuhiyannahu hayatan tayyibatan. Allah Ta'ala beri kepada kamu kehidupan yang baik. Itu tanda dia. Sebab itu bila kita beramal, Allah balas selalu kehidupan baik. Kalau orang tu duduk dia melarat, kemudian tak tahu masalah bertimpun-timpun dah. Kenapa? Cek ibadat dia.
Hati maknanya serabut kata, cek ibadat dia. Maknanya maka bila orang tu beribadat, dia jaga ibadat dia, waktu semayang dia jaga semayang, masa dia baca Quran, maknanya kemudian ada masa dia berzikir pada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat balasan terus. Apa balasan dia? Balasan pertama kata ulama, hayatan tayyibatan. Dia dapat apa dia? Dia dapat kehidupan yang baik. Macam mana dapat kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik yakni yang pertama kehidupan beribadah. Kehidupan ibadah. Maka jadilah Allah balas selalu dengan ketaatan dia. Seorang suami isteri yang taat pada Allah nanti dapat anak baik-baik. Contohnya gitu. Anak pun jadi baik-baik, anak pun jadi soleh-soleh semua. Daripada mana anak dia baik jadi soleh tu? Allah balas ketaatan ibu bapa dia. Contohnya. Jadi bila kita buat taat, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri balas selalu kebaikan. Sebab itu kadang-kadang orang masalah rusin susah mana-mana, dah kita tak boleh salahkan Allah. Maknanya kerana apa? Kerana Allah dah tunjuk jalan dah kepada kita. Kalau kamu ini mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sediakan kamu kehidupan yang baik. Tetapi kalau kamu berpaling daripada Allah Ta'ala, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu berpaling daripada Allah, Allah beri kehidupan kamu sempit. Kalaulah kamu macam-macam, bilalah masalah saya nak selesai ni Ustaz, kenapalah saya jadi gini Ustaz, saya jadi serabut Ustaz, kenapa hati saya tidak tenang Ustaz? Jawapannya, cek pada ibadat. Tapi kita tak cek ibadat. Kita tengok orang buat khianat kita, orang buat zalim kita, orang tipu kita, orang tu. Kita tak cek pun ibadat kita. Kita tak cek ibadat kita. Kalau tanya orang fiqh kata gitulah. Ni ada orang siang kamu, orang buat khianat kamu gini-gini. Tu orang fiqh, orang tasawuf tidak gitu. Orang tasawuf kata pula, kenapa saya jadi begini? Kena banyak taubat, kena banyak istighfar, cek amal ibadat. Maka di sini memberitahu bahawa balasan yang pertama orang yang buat soleh, buat berkhidmat pada Allah, yang pertama hayatan tayyibatan. Allah Ta'ala beri kehidupan yang baik. Macam mana kehidupan yang baik? Allah Ta'ala beri keluarga yang baik. Allah Ta'ala beri ibadat, kehidupan beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kurniakan dia rizqan halalan tayyibatan wa barakatan. Allah Ta'ala memberi dia rezeki yang halal. Halal, tayyibatan, baik. Dah, kalau halal memang baik Ustaz. Dah. Ada halal yang baik. Yang pertama, ada halal yang tidak baik. Ada juga halal yang tidak baik. Ada. Baik. Halal yang baik itu macam mana? Halal yang tidak baik macam mana? Halal yang baik itu faham, tapi halal yang tak baik itu tak faham. Maknanya halal yang baik itu begini. Orang itu bekerja. Bila bekerja, dia pun bekerja, kerjaan dia halal. Sampai waktu sembahyang, dia sembahyang. Dia pun dapat rezeki daripada hasil kerja. Dia pun beri pada anak isterinya rezeki yang halal. Itu dipanggil halalan thayyiban. Halal lagi baik. Kesan daripada itu, dia tambah lagi. Wa barakatan, dapat berkat. Dia dapat kerja yang dibenarkan syarak. Dia pun bekerja, tak menipu orang. Tak menipu orang, kerja dengan jujur. Kemudian siapa waktu sembahyang, kemudian dapat duit bagi pada anak isteri dia. Wa alih harta halal. Bila wa alih harta halal, bagi harta halal, anak jadi comel. Begitu. Begitu maknanya. Itu dia bagi rezeki yang baik. Lagi rezeki yang halal lagi baik. Yang kedua, rezeki halal tapi tak baik. Siapa boleh beri jawapan? Ustaz nak baca komen. Siapa yang boleh beri jawapan? Boleh bagi contoh. Rezeki halal tapi tak baik. Bagi 2-3 minit. Siapa yang boleh bagi contoh? Rezeki halal tapi tak baik. Tadi rezeki halal baik. Rezeki halal baik senang. Rezeki halal tidak baik.
Tak ada orang boleh bagi contoh. Kalau tak boleh bagi contoh, macam mana? Isteri ustaz beri jawapan. Dia kata apa? Betul sekali ya. Halal tidak baik. Halal tidak baik seperti dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Tetapi tidak baik. Tidak baik macam mana? Dia tak jaga sembahyang. Kerja sambil lewa, banyak ponteng, banyak lah. Tu okeylah. Maknanya tu dia kerja halal tapi tidak, kalau tidak sembahyang. Tidak sembahyang ataupun pekerjaan dia bekerja tetapi kerjaan dia halal tetapi maknanya tetapi pekerjaan dia tu merosakkan amal ibadat dia. Tapi kalau kerja jual arak tu, itu dia kerja haram dah tu. Rezeki bukan halal dah tu maknanya. Tapi ni halal tapi tak baik. Seperti apa? Seperti kerja tetapi tidak jaga solat. Itu contoh okey, boleh lah tu. Baik. Kemudian dia akan dapat apa? Dia panggil rezeki yang halal lagi baik. Maka Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka dia siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ada yang Allah Taala beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Tu banyak ya jawapan betul lah ke tu. Baik. Okey, kemudian itu yang kedua, balasan Allah bagi orang yang buat taat. Yang ketiga maknanya Allah Ta'ala jadikan dia bersifat qanaah. Maknanya merasa cukup dengan apa yang ada. Yakni dicukupkan akan rezeki dia. Yang ketiga, tanda dia ibadat dia baik, Allah balas selalu. Allah Ta'ala maknanya bagi dia rezeki yang cukup untuk dia dan dia rasa cukup dengan rezeki tadi. Rasa qanaah, merasa cukup. Yakni yang ketiga, dicukupkan akan rezeki. Maknanya dicukupkan akan rezeki. Jadi bila dicukupkan akan rezeki tadi, dicukupkan akan rezeki tadi, maka ini tanda Allah dah balas. Sebab itu para jemaah, kalau kita tak jaga semayang, rezeki jadi sempit, kita jangan salahkan Allah. Dia kata fala tamunna wala talumunna illa nafsak. Jangan kamu cela yang lain kecuali diri kamu. Kenapa rezeki saya sempit? Sedangkan kita tak jaga semayang, maka fala talumunna illa nafsak. Jangan kamu cela orang lain, jangan kamu cela yang lain kecuali diri kamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak jaga khidmat, kamu tidak berkhidmat dengan Allah. Maka Allah nak balas macam mana? Allah tak balas lah. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Maknanya maka dalam keadaan macam itu, yang ketiga, Allah cukupkan rezeki. Orang yang beribadat, sambil kita semayang ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Sambil kita jaga semayang, Allah Ta'ala bagi rezeki. Jadi kalau orang kata macam mana Ustaz zaman PKP ni rezeki sempit, jangan takut, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Jadi sibukkan kita masing-masing jaga sembahyang. Musim PKP ni lah kita nak zikir, nak baca Quran, nak seumpamanya. Jaga ibadat, Allah murahkan rezeki kita. Walau macam mana keadaan pun. Kerana apa? Allah mulia, Allah karim, Allah sifat mulia. Allah balas selalu, Allah tak tangguh-tangguh. Maknanya kenapa? Allah lebih baik daripada orang yang bersifat pemurah. Kalau orang bersifat pemurah bayar selalu, Allah lagi baik, Allah maha baik. Maka Allah membalasnya. Hanya kata tak sedar maknanya. Sedangkan Allah sudah membalasnya. Yang keempat, apa lagi yang keempat? Yang keempat, ini besar juga ni. Yang keempat, Allah memberi ketenangan hati. Allah memberi ketenangan hati. Jadi bila mana kita beribadat kepada Allah, maka Allah memberi ketenangan dalam hati. Jadi ketenangan dalam hati itu mahal. Orang kaya kadang-kadang dia kaya pun tak tenang hati. Orang alim, walau dia alim, kadang-kadang hati tidak tenang. Ada juga orang miskin saja hati tenang saja dia.
Maknanya. Jadi kadang-kadang orang masyhur dia. Pergi mana-mana orang kenal ke, hati tidak tenang. Mana yang lebih mahal? Kemasyhuran ke ketenangan? Mana yang lebih mahal? Kekayaan ke ketenangan? Mana yang lebih mahal? Kedudukan yang besar ke ketenangan? Ketenangan itu lebih mahal. Bila sudah tenang duduk dengan Allah, Allah selesai segala masalah kita. Maka daripada mana ketenangan itu kamu dapat? Ibadah kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, seandainya kamu ingin mencari kebahagiaan, seandainya kamu ingin mencari ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan itu berada di dalam ibadah kepada Allah, maka ketenangan itulah Allah balas. Kalaulah ketenangan itu boleh dijual, nasib dibeli oleh orang-orang kaya yang tidak tenang hati. Ustaz ada tak ketenangan? Ada. Ketenangan lah mana sebulan? Sebulan 10,000. Tak apa, saya bayar sebulan 10,000. Dapat bayar 10,000, tenang sebulan. Habis sebulan mari Ustaz, ada lagi tak ketenangan? Ada. 6 bulan. 6 bulan 200,000. Contohnya. Bayar 200,000. Tenang 6 bulan. Contoh. Tapi ketenangan itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Kalau ada jual, rasa ada orang kaya yang beli ketenangan. Kadang-kadang kaya pun terjun bangunan maknanya. Jadi nak bagi tahu bahawa kenapa, daripada mana dapat ketenangan? Allah balas di atas kebaikan yang kamu lakukan. Sebab tu orang-orang yang ahli ibadat tengok wajah dia tenang saja. Daripada mana kita boleh tengok wajah dia tenang? Kita ni serabut ni tengok dia tenang saja. Sebab tu kalau tengok dekat wajah Habib Umar tenang, wajah Habib Ahli Jufri tenang saja. Sebab apa? Sebab ketenangan ada pada dirinya. Ni tengok Allah. Tengok Ustaz Mustafa Kamal tenang kedok lah. Maknanya. Maka dikatakan bahawa ketenangan itu adalah hasil daripada balasan Allah di atas ketaatan kamu. Sebab tu orang-orang yang ahli taat ibadat, dia tak ada apa. Tenang saja. Dah dia tak ada ujian ke? Ada ujian. Dia kalau ujian dapat, dia sabar je, tak ada apa-apa. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Hilang nikmat, dia tak ada apa-apa. Maknanya. Maka demikianlah dikatakan bahawa Allah membalas di atas keamalan seseorang. Jadi yang keberapa tadi? Yang keempat, Allah memberi ketenangan. Ketenangan. Yang keempat. Yang kelima, Allah memberi pertolongan dalam taat. Jadi mudah buat taat ini nikmat. Tak percaya kalau kita nak semayang, kita sebelum waktu kita siap-siap. Maknanya sebelum waktu ni kita dah siap-siap. Kita membaca Quran. Hati tenang. Hati tenang, rasa bahagia rasanya. Bila Allah Ta'ala boleh bagi. Sebab tu kita tak baca Quran satu hari, kita tak berzikir sehari, macam-macam hidup kosong je, jiwa tak ada apa-apa je. Maknanya nak tahu ada kehidupan, kena ada ketaatan. Tidak ada kehidupan, tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada kehidupan. Maknanya kalau tidak ada ketaatan memang tidak ada kehidupan. Sebab itulah dikatakan bahawa ketenangan itu datang hasil daripada mana? Daripada ibadah yang dilakukan. Maka kita tengok wajah-wajah ulama, kadang cemburu juga tengok. Tengok wajah Sidi Yusuf Al-Hasani, Masya Allah, tenang je tengok wajah dia. Tengok wajah Habib Umar, tenang saja wajah dia. Tengok wajah Habib Ali Jufri, tenang saja. Tengok wajah Ustaz Mustafa Kamal, Allah, lemah mangat maknanya. Begitu. Baik. Maka antaranya apa? Yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima, tanda Allah Ta'ala balas dia itu, Allah Ta'ala beri pertolongan dalam ketaatan. Dan yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam, ini mahal juga ni. Apa dia mahal? Allah, payah nak dapat ni. Ada setengah ulama kata 10 tahun baru dapat. Ada ulama kata 15 tahun. Ada ulama kata 30 tahun baru dapat. Apa dia itu? Balasan dia. Balasan dia adalah kemanisan ibadat.
Kemanisan ibadat. Kemanisan ibadat itu adalah balasan Allah atas muka dunia. Balasan Allah atas muka dunia. Bermakna apa? Bermakna kasih sayang Allah. Allah Maha Pemurah. Jangan kata Allah tidak membalas. Jangan kata. Jadi ramai orang kadang-kadang dia salah faham. Dia salah faham. Bila dia salah faham, dia jadi tak semangat ibadat. Kenapa dia semangat ibadat? Sebab dia kan sifat manusia ni, Allah Maha mengetahui sifat manusia. Allah Maha mengetahui manusia ni kalau buat kalau buat dapat segera, kan dia jadi semangat. Tetapi manusia jadi tak semangat beribadat kerana dia rasa benda kita buat mati lagi baru tengok. Kita buat nanti balasan ke dia. Tidak. Maknanya tidak sebenarnya Allah membalas kebaikan. Balas kebaikan. Maknanya maka di antaranya halawatan ta'ah ataupun halawatan ibadah, kemanisan ibadat. Inilah kita cari. Lama duk cari ustaz. Ustaz cari manis ibadat. Allah bila nak dapat kemanisan ibadat. Maka ustaz belajar dengan Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah ini maknanya beliau ini sembahyang kuat. Rajin sembahyang. Tak sembahyang duha tu tak sembahyang 2 rakaat. Sembahyang banyak. Sampai ustaz penuh berlawan dengan dia. Dia sembahyang 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang sampai satu peringkat kita letih dah. Kita niat dalam hati, ya Allah, biar agak-agak ustaz tak bangun 2 rakaat. Dia pun bangun, kita pun bangun lagi 2 rakaat. Akhirnya kita letih, dibangun sembahyang. Sembahyang. Maka dikatakan bahawa sedapnya boleh sembahyang sampai ke pagi dia boleh sembahyang. Kita tak mampu nak sembahyang sampai ke pagi. Kenapa? Kerana dia sudah dapat kenikmatan. Macam orang nikmat lah. Orang nikmat joget sampai pagi. Boleh joget sampai pagi. Tak letih ke? Letih apa nikmat? Maknanya. Tapi orang ibadat, kita tanya pula, orang ibadat sembahyang pagi tak letih ke? Letih apa bagi mereka? Itu nikmat. Mereka beribadat sampai ke pagi. Maka itu tanda apa? Balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita macam mana? Kita ni macam mana ni? Baik begini. Adapun kita ni, yang pertama kalau kita beramal kita yakin Allah beri pahala begitu. Sebab apa? Kita sangka baik. Tapi sekurang-kurang orang yang macam kita ni, kalau kita buat taat, kalau Allah Ta'ala beri hak ni pun tak apa. Ini peringkat hak kita kata hak komang lah. Hak komang. Menapa hak komang? Sekurang-kurang kita buat taat kita dapat 2. Sekurang-kurang kita buat taat ni kita dapat 2 ni pun tak apa dah. Apa dia para jemaah? Sekurang-kurang yang pertama kita buat taat, Allah balas ni, yang ni pun tak apa. Apa dia? Ni pun payah ni. Yang pertama yakni Allah jauhkan kita daripada maksiat. Allah jauhkan kita daripada maksiat. Kalau ustaz tak mikir dapat ketaatan sebab kita rasa jauh, kita ni banyak dosa. Tapi sekurang-kurang dapat yang 2 ni pun alhamdulillah. Apa dia? Yang pertama, Allah jauhkan kita daripada maksiat. Itu pemberian Allah. Mana kita beribadat Allah Ta'ala. Bila nak buat maksiat ada je halangan-halangan. Bermakna Allah itu kesan daripada mana bila buat maksiat ada halangan? Kesan daripada kita buat taat. Jadi peringkat orang awam, balasan peringkat orang awam yang kedua ini, pun sudah kena bersyukur pada Allah. Banyak maknanya. Tapi sampai masa Allah Ta'ala pelihara dia. Iaitu yang pertama. Dan yang kedua apa? Dapat yang ni pun alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Yang pertama dijauhkan maksiat. Yang kedua dijauhkan daripada musibah. Dijauhkan daripada musibah. Orang selalu tanya, Ustaz sihat tak Ustaz? Tanya. Kadang telefon kadang-kadang ada telefon, ada apa ni nak telefon Ustaz ni? Saja nak tanya khabar kedok. Maknanya insya-Allah sihat. Maknanya siapa dia kata Ustaz, ingat Ustaz keluar pakai mask, kata apa ambil jaga kesihatan. Terima kasih. Apa dia? Terima kasih maknanya di atas apa yang dibagi apa ni, ambil berat tu alhamdulillah.
Tapi kita ni orang awam, yang pertama dapat jauh daripada maksiat, dapat diselamatkan daripada musibah bala. Alhamdulillah. Itu mungkin kesan daripada ibadah pada Allah Ta'ala juga. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah sudah membalas kita serta-merta. Barulah kita rasa Allah Ta'ala Maha Pemurah. Jadi pengarang kitab kita membetulkan hati kita. Betul tak selama ni kita letak lambat lagi, Tuhan balas ke dia, Tuhan balas ke dia. Maka itu silap hati kita. Mana sifat pemurah Allah? Allah kan bersifat pemurah, Allah balas segera, hanya kita saja tidak dapat memahaminya, kecuali orang tertentu. Alhamdulillah, pengarang kitab kita ni Syekh Ibnu Athaillah memberi penerangan kepada kita yang selama ini hati kita sedar tidak sedar buruk sangka dengan Allah. Kita tak sedar tu kita buruk sangka dengan Allah. Alhamdulillah ada ulama Syekh Ibnu Athaillah terangkan kita, oh begini, Allah balas segera, Allah Maha baik. Kalau Allah Ta'ala suruh kita, orang yang bekerja peluh dok kering pergi bayar, maka Allah kan bersifat mulia, sifat pemurah, sifat mulia. Lepas tu kata ulama, tidak bukan sifat Allah, bahkan dia kata mustahil Allah Ta'ala suruh kamu buat segera naqdan, Allah Ta'ala balas nasiah. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana itu bercanggah dengan sifat karim Allah, sifat jawad, sifat pemurah Allah Ta'ala. Itu bercanggah. Dan macam mana? Yang sebenarnya Allah suruh kita naqdan, Allah Ta'ala balas segera, Allah Ta'ala balas lagi segera lagi, kerana sifat kemuliaan Allah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Ingat para jemaah, ustaz lah, bukan antum semua. Kita kena bertaubat pada Allah. Salah banyak besar kita selama ini. Kita sangka Allah Ta'ala ni tak balas pun apa-apa yang kita buat. Kita sangka Allah Ta'ala akan balas kemudian. Salah, itu salah. Jadi banyak kesilapan kita dalam kehidupan kita hari ini. Sepanjang hidup kita salah kita faham. Oleh kerana kita faham begitulah, menyebabkan ibadat kita tak bersemangat. Tidak bersemangat. InsyaAllah kita bersyukur pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi faham. Minta maaf lah kalau ada yang tidak faham. Mungkin sudah awal-awal lagi Ustaz kata kalam ini payah dipahami. Maknanya payah dipahami. Hanya kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah bersihkan hati kita. Moga Allah Ta'ala memberi kepada kita kebaikan. Kebaikan. Jadi begitulah dikatakan bahawa jangan tertipu daya dengan maknanya apa yang kita faham selama ini. Membawa kita tidak meletakkan sifat mulia Allah, sifat pemurah Allah Ta'ala. Jadi kita betulkan hati kita, dan kita kena memahami bahawa Allah Ta'ala itu membalas di atas segala kebaikan. Maka sememangnya kita akan dapat pahala sebagaimana yang dinyatakan bila kita mengerjakan amalan apabila menepati syarat seperti ikhlas dan seumpamanya. Dan yang kedua, bila Allah Ta'ala membalas tadi, balasan Allah lebih baik daripada amalan kita. Kita beramal ni nak patutnya tak payah fikir balas. Malu kita nak fikir balasan Allah ni. Macam orang suruh kita mesin rupuk. Kita mesin rupuk pun tak sempurna. Kita pun nak minta lebih, malu kita. Sepatutnya gitu. Sebab tu para sufi tak cerita balasan Allah ni. Ya, semalu. Dia duk mikir beramal saja. Dia betulkan amal hatinya tadi. Tapi yakinlah Allah membalas di atas kebaikan yang kita lakukan. Dan dikatakan balasan daripada amal itu tidak terhad di akhirat saja. Jangan salah faham. Hanya ada, kenapa Allah tak balas yang akhirat atau ke dunia? Tak padang nak balas. Nak balas istana, istananya besar atas pada dunia lagi, nak balas macam mana? Gitu contohnya. Maka dikatakan bahawa balasan itu ada dua, satu balasan dunia, satu balasan akhirat. Jadi insya-Allah dengan itu kita dapat letakkan dalam hati betapa pemurahnya-Mu ya Allah, dan kita juga rasa gembira Allah pilih kita ahli khidmat.
bagi Allah Ta'ala. Kamu kena lebih gembira khidmat dengan Allah lebih daripada kamu berkhidmat dengan ulama. Begitu gambarannya. Begitulah saja. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ustaz minta maaf beberapa perkara. Yang pertama, minta maaf lain-lain terputus. Yang kedua, minta maaflah takut tidak dapat memahami secara baik. Dan yang ketiga, Ustaz nasihatkan kepada para jemaah dan diri Ustaz, carilah ulama-ulama, guru mursyid, orang yang soleh untuk kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Sekadar ini saja. Terima kasih banyak-banyak yang setia dengan Ustaz, kerana dapat sama-sama kita memberi kebaikan. Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri saja. Macam mana nak beramal kerana nak murah rezeki Ustaz. Memang ada amalan-amalan, ada amalan-amalan murah rezeki dan seumpamanya. Tapi asas pada murah rezeki adalah menjaga sembahyang jemaah. Menjaga sembahyang berjemaah itu asas kepada murah rezeki. Maknanya. Kemudian membaca selawat Nabi SAW juga merupakan asas juga amalan kepada murah rezeki. Dulu Ustaz dah bagi amalan. Dia panggil selawat Syajaratun Nuqud. Maknanya. Baik, itu antara asasnya. Jadi kalau yang pertama, jaga sembahyang dulu, kemudian amal selawat dulu. Paling kurang 100 kali. Tengoklah dalam masa beberapa hari, insya-Allah Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Tapi betulkan niat. Kita berselawat, kita jaga sembahyang kerana nak dekat diri dengan Allah. Bila sudah dekat dengan Allah, Allah murahkan rezeki kita. Insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat diamalkan, dia disampaikan. Moga-moga kita dapat beramal. Minta maaf banyak. Ustaz bukanlah ulama, bukanlah orang yang soleh, bukanlah orang yang ada kebaikan yang banyak. Tidak. Ustaz hanya berserah kepada Allah Ta'ala, dan hanya menyampaikan apa yang Allah beri kepada Ustaz. Itu sahaja. Tidak ada ilmu, hanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya boleh jadi yang mendengar itu lebih baik daripada yang bercakap. Jadi kita tak tahu di kalangan kita siapa yang soleh. Oleh kerana kita tidak tahu di kalangan kita siapa yang soleh, maka kita hendaklah maknanya saling berdoa di antara satu sama lain. Ada salam mengenai boleh ke wanita sembahyang berjemaah di masjid. Ni musim PKP ni tak boleh lah. Maknanya hanya kita bagi tahu bahawa boleh sembahyang di masjid berjemaah muslimat seandainya yang pertama, dia dapat menjaga daripada fitnah, iaitu perkara yang membawa dosa, dan yang kedua, dia mendapat izin daripada suaminya apabila dia pergi ke masjid, dan yang ketiga, apabila dia pergi ke masjid, dia untuk mendapat ilmu, mendapat ilmu. Okey, jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtananahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka afiyata kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja, insya-Allah kita bertemu malam besok, insya-Allah. Jadi sekadar ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.